Jadi hari ini ada dua lagi tuntutan ataupun persoalan yang saya ingin kemukakan, iaitu yang pertama kepada YB Menteri, adakah kementerian bercadang untuk mengagihkan kit ujian kendiri menggunakan secara saliva secara percuma kepada semua mahasiswa IPTA, IPTS, semua IPT yang lain. Sebab ini mampu mengurangkan risiko kes positif dibawa masuk ke dalam kawasan kampus. Dan perlu dibuat secara berkala. Manakala tuntutan yang kedua buat YB Menteri, walaupun secara dasarnya semua kampus ini dibuka apabila mahasiswa itu telah diberikan 2 dos vaksin. Tenaga pengajar, kaki tangan semua dah 2 dos vaksin mengikut SOP yang terkini. Cuma bila kita merujuk pengalaman di Langkawi, Datuk Speaker, bila kita wujudkan bubble travel ataupun gelembung pelancongan ini, SOP ada, vaksin 2 dos ada, tapi masih berlakunya kes positif, malah kluster di sebuah hotel yang merangkumi 59 kes positif. Jadi persoalannya kepada YB Menteri, apakah strategi kementerian sementara kita buka, bagaimana untuk kita mengelak kekeliruan ataupun kekecohan seperti tahun lepas apabila kampus-kampus ini ditutup dengan mengejut dan menimbulkan banyak kerisauan, kebimbangan di peringkat ibu bapa dan juga menyusahkan mahasiswa. Jadi mohon sekiranya YB Menteri dapat nyatakan apakah strategi kita untuk kurangkan kalau terpaksa mengawal kluster ini, apakah kaedahnya? Terima kasih, Datuk Speaker. Sila Menteri jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Johor Bahru atas keprihatinan terutamanya kepada warga kampus ataupun warga IPT. Mengenai soalan yang pertama, adakah kementerian ada mengagihkan kit self kit ataupun kit ujian kendiri ini? Untuk makluman Yang Berhormat, bila pelajar tu kembali ke kampus bermula pada 15 Oktober secara berperingkat, mereka akan disaring dengan kit ujian kendiri. Tujuan dia adalah dalam usaha untuk memantau dan mengekang penularan COVID-19 walaupun mereka telah mendapat vaksinasi sebanyak 2 dos. Dan saringan kesihatan ini akan dibuat secara berkala dan ini untuk memastikan pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Lepas tu dalam kes soalan yang kedua pula, untuk mengurangkan risiko-risiko kejangkitan sekiranya ada, mereka pelajar ataupun kontak rapat ni kita akan letakkan di pusat pengasingan ataupun kuarantin yang disiapkan oleh setiap IPT berkenaan. Dan operasi IPT tidak perlu ditutup. Jadinya sebaliknya aktiviti PDP secara bersemuka oleh pelajar yang terlibat hanya perlu ditangguhkan. Dan kita akan, sebab tadi dalam soalan asal saya ada maklumkan bahawa dia ada 2 cara PDP, satu bersemuka, satu lagi di dalam talian, maknanya dibuat secara hybrid. Jadinya kalau sekiranya IPT merekodkan kes jangkitan yang lebih serius, penutupan sesuatu institusi untuk tempoh tertentu hanya boleh dipertimbangkan takluk kepada pandangan dan saranan daripada KKM Yang Berhormat. Terima kasih banyak. Terima kasih Menteri.